Jangan berduka cita. Jangan berduka cita, bahasa Quran ni banyak sangat perkataan dia yang kita nak kena tahu. Jangan bimbang. Semua tu dibahagikan kepada 3 sahaja. Sikit je, 3 je. Sebab tu saya katakan inilah elemen utama dalam bahasa Arab, 3 ini sahaja. Sebab tu kita nak betul-betul kuasai. Kita nak berkenalan balik dengan 3 elemen utama ini. Sebab inilah asas utama yang berada dalam bahasa Arab. Berapa banyak pun perkataan, biarpilah perkataan tu berapa juta pun, tapi dia akan balik kepada 3 kategori ini sahaja. Dalam kita nak faham Quran tu, sebenarnya ramai lah sebenarnya yang motivasi tu kan. Tapi yang antara terbesar yang saya tengok sendiri lah kan, mata saya lah kan, bila tengok kawan saya ni, dia kalau dengan Quran ni dia hubungan dia tu memang lain kalau kita kan. Padahal nak kata baca, kita pun baca juga sama dengan dia kan. Tapi sampai nangis-nangis macam saya percaya dia, macam mana kita nak dapat manis dengan Al-Quran. Sebab itulah kita baca lah, baca lah kan. Tapi bila tak faham kan, jadi mulalah start join daripada My Quran Time. Lepas tu dia makin, kita rasa makin nak tahu lah kan. Jadi bila makin nak tahu ni, kita startnya search benda lain kan. So tengok Ustaz Muhammad Ali Hai contoh dia kan, yang Ustaz Al-Quran pun kenal kan. Dia memang bahasa dia memang dahsyat lah. Saya pun usahakan nak faham kan. Lepas tu saya rasa lagi Ustaz Syahari contoh dia, Ustaz Izam. Antara yang dia banyak tekankan ialah aspek bahasa tu. Sebab kita susah nak hargai sebenarnya Al-Quran ni kalau kita tak faham bahasa dia. Rasulullah pun memang waktu zaman Rasulullah tu, orang benda yang sahabat, waktu yang orang Mekah paling appreciate waktu tu bahasa, sastra, bukannya sains ke apa ke kan. Sebab waktu tu kat Mekah teknologi pun tak berapa nak ada kan. Jadi yang diorang ada cuma sastra je. Jadi nak tak nak, kita nak dapat feel tu macam mana sahabat dapat Al-Quran tu, kita kena belajar lah daripada bahasa Arab. Belajar daripada bahasa. Ya, betul. Tadi saya baca dekat video tu ada sahabat-sahabat yang meninggalkan komen apa kesan pada diorang. Satu yang saya rasa Ustaz is menambahkan kekhusyukan solat lah. Bukan cakap lepas 30 sesi khusyuk tu dah bertambah, tak ada. Tapi dia menolong untuk menjiwai solat. Dan satu yang saya ingin berkongsi is that memang dari kecil memang saya diajar oleh arwah nenek saya membaca Al-Quran sampai sekarang. Tetapi lepas saya belajar bahasa Arab Quran ni, seolah-olah saya baru diperkenalkan Quran pada kali pertama. Masya-Allah. Yang sebelum 30 tahun yang saya mengaji ni, macam saya baca, tapi lepas belajar ni dengan fi'il je, dengan isimnya, saya rasa macam saya baru diperkenalkan Islam, diperkenalkan Quran. Itu yang satu terharulah. Jadi saya tak nak berkongsi panjang, cuma satu yang saya rasakan bulan Ramadan yang lepas, sesuatu yang saya tak pernah rasakan, iaitu bersahabat dengan Al-Quran sebagaimana saya tak pernah bersahabat pun. Dahulu Ramadan kita baca, okey dah. Tapi buat tahun ini saya baca dapat tadabburinya dengan kelas ustaz yang surah Ghafir tu, sesuatu yang saya tak pernah rasakan lah. Saya pun percaya dari sahabat pun rasa yang samalah. شدوا على الأسماع ما Apa yang saya boleh kongsikan, macam Puan Hamidah cakap juga tadi, masa mula-mula tu kita baca terjemahan dia, baca sajalah. Baca tapi kita tak dapat mendalami. Dan sekarang ni kalau saya membaca Al-Quran ni, saya boleh menitik air mata.
Masya-Allah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Itu perbezaan saya dulu dengan sekarang. Alhamdulillah. Itu satu nikmat yang sangat besar bila kita boleh baca dan kita boleh menangis. Kenapa penting untuk nak kena menangis ni kan? Kerana inilah pesan Nabi SAW. Kan Nabi pesan dalam hadis, bila kamu baca Quran, maka menangislah. Kan? Dan Nabi kata kalau kamu tak boleh nak menangis, maka buatlah menangis. Kan? Sebab apa? Kerana Al-Quran ini dia akan menyentuh hati yang lembut. Kan? Dan kalau kita tak boleh nak menangis, maka tangisilah mungkin diri kita. Buatlah menangis pada ayat-ayat yang kita bacakan itu. Mudah-mudahan Allah akan berikan kita nanti rasa manis bila kita membaca ayat Al-Quran tersebut. Dan inilah sifat yang Allah sebutkan, sifat orang beriman, al-mu'minun. Kan Allah sebut dalam surah Al-A'raf, surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat yang kedua, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman itu al-mu'minun, orang yang dia memang tetap sifat iman dia dalam diri dia, yang kekal tak berubah-ubah. Mereka adalah siapa? Orang yang apabila disebutkan ayat-ayat Allah, bergetar hati dia. Bergetar hati dia. Dan apabila dibacakan kepada dia ayat-ayat Allah, bertambah keimanan dia kepada Allah SWT. Dan ini kita nak dapat adalah melalui kita memahami ayat-ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan inilah proses yang sedang kita lakukan bersama-sama. Kita nak memahami perkataan yang ada di dalam Al-Quran. فأضمه